Setelah hampir 2 dekad Malaysia telah membangun baik dari segi ekonomi maupun pembangunan infrastrukturnya. Kemajuan demi kemajuan yang dicapai membolehkan nama Malaysia tercatat di Asia Tenggara maupun di pentas dunia. Dengan kemajuan yang dicapai, dengan pembangunan yang kian menjulang, menjadikan desa berwajah kota dan kota menjadi bandar dan bandar berubah wajah ke bandaraya mega. Kebanjiran para penduduk yang mencari rezeki di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur telah menaikkan kadar pertumbuhan pembangunan sekitarnya dan berbagai implikasi yang berlaku. Untuk itu, kerajaan Malaysia telah membelanjakan jutaan ringgit demi keselamatan rakyatnya. Maka hadirlah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keupayaan yang ditunjukkan oleh Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mendapat penghargaan dari seluruh pelosok Asia dan telah mencipta nama di pentas dunia. Keupayaannya sentiasa dicabar. Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam meniti cabaran dan strategi melawan kebakaran dalam bandar di Malaysia. Inilah cabaran yang besar yang diharungi oleh pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dianggarkan setiap tahun seramai 50 hingga 80 nyawa melayang akibat daripada kebakaran yang melibatkan kebakaran tempat tinggal ataupun rumah tinggal maupun kebakaran komersial. Dianggarkan pada tahun lepas sebanyak 65 nyawa terkorban dalam kebakaran. Antara lain yang sering menjadi cabaran utama kepada Bomba dan Penyelamat Malaysia ialah memperkemaskan lagi cabaran menangani pengganas yang menggunakan bahan kimia dalam operasi mereka yang dipanggil anthrax. Sehingga kini sebanyak 15 kes anthrax berjaya diselesaikan oleh Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia mula ditubuhkan pada tahun 1883. Ianya dikenali sebagai pasukan bomba sahaja ketika itu. Pada tahun 1997, barulah nama itu ditukar kepada pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang menjadi sinonim sehingga hari ini. Satu perkara yang sering berlaku kepada pasukan bomba ialah kegagalan dan kejayaan, dan untuk menghalang kebakaran, air adalah punca utama. Di mana saluran air yang diperlukan di tempat kejadian adalah saluran air yang diguna oleh orang ramai. Dengan pembangunan yang kian meluas, maka kegunaan air makin bertambah dan tekanan air mula rendah. Ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pada tahun 1997, pasukan melawan kebakaran dalam bandar utama telah mendapat latihan dari Institut Penyelidikan Hutan SRIM. Ini adalah untuk memberikan satu impak besar kepada pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengikut Aksar Kualiti Alam Sekitar 1974 EQA. Latihan yang diberi dapat memberikan satu pembaharuan kepada pasukan bomba bagi menangani kebakaran terbuka di tengah-tengah bandar. Kemajuan telekomunikasi terkini dan sistem perhubungan dapat memberikan satu kelebihan kepada pasukan bomba untuk menjalankan tugas. Teknologi komunikasi dan informasi dari pusat bomba serta maklumat digital yang disalurkan serta perhubungan radio telah memberikan satu dimensi maklumat dan tindakan yang cepat. Malah jika ada sebarang kemalangan yang berlaku sama ada di dalam terowong maupun di bawah tanah, ianya dapat dilaksanakan kecanggihan alat tersebut. Mengetahui akan cabaran, pasukan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengkaji semula keupayaan dan operasi serta strategi. Maka, langkah-langkah baru diambil untuk memperkemaskan kembali keupayaan serta kecekapan mereka. Namun begitu, satu lagi unit untuk tindakan cepat telah ditubuhkan, iaitu unit bermotosikal. Unit ini telah ditubuhkan pada tahun 1993. Dengan kehadiran unit ini akan mempercepatkan tindakan pasukan bomba untuk sampai ke tempat kejadian
jika berlaku sebarang kecelakaan. Unit ini disediakan alat kelengkapan sementara unit lain tiba untuk memberikan bantuan sokongan. Untuk memperkemaskan lagi serta menyelesaikan masalah dan memperbesarkan jumlah keanggotaan pasukan bomba, pelbagai skill telah dirancangkan serta diimplementasikan keseluruhan jabatan. Setiap anggota bomba seharusnya memiliki sekurang-kurangnya 3 skill, iaitu memadam kebakaran, menyelamat dan merawat. Latihan komprehensif ditekankan untuk mencapai tahap profesionalisme dalam mencegah kebakaran, kerja-kerja penyelamat dan malapetaka. Cara baru telah diketengahkan kepada semua anggota untuk menambahkan lagi ilmu bagi merealisasikan kehendak tugas hakiki. Satu alternatif telah dibuat di mana beberapa unit khas telah ditubuhkan seperti unit hazmat, unit pencegahan kebakaran hutan dan unit K9, dan segala tugas dijalankan secara profesional. Panduan keselamatan dalam bangunan tinggi dan pembangunan dalam bandar amat perlu dititik beratkan. Sistem kawalan kebakaran bangunan perlu diambil kira dalam pencegahan dan dengan sistem yang baik dan teratur dapat membantu para anggota bomba bertugas menjalankan kerja-kerja memadam dan menyelamat dengan baik. Dengan bertambahnya pembangunan disusuli dengan kehadiran penduduk di tengah bandaraya, maka bertambahlah risiko kecelakaan. Oleh itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah dinaikkan taraf dan imejnya dalam menangani sebarang kecelakaan yang bakal berlaku. Latihan intensif diberikan kepada setiap anggota supaya kehadiran mereka sentiasa mendapat tempat di mana jua.